Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama-sama berkumpul bagi menjayakan sesi temu ramah bersama tetamu kita dalam program Celik Minda. Terlebih dahulu saya perkenalkan para moderator pada pagi ini. Saya Nur Afrina binti Muhammad Syukri selaku moderator yang pertama. Seterusnya Muhammad Fauzan bin Ramli selaku moderator yang kedua dan yang terakhir Nur Natasha binti Rahim selaku moderator yang ketiga. Seterusnya saya perkenalkan tetamu kita yang cantik, molek, baik dan bijaksana iaitu Puan Nur Hafizah, guru bagi mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Dan pada hari ini tujuan temu ramah adalah untuk mengupas topik tentang melahirkan masyarakat berkualiti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita tahu, dunia kita dah mencapai zaman modernisasi iaitu serba canggih dengan teknologi. Jadi disebabkan teknologi semakin canggih, ia mempengaruhi sifat-sifat generasi muda sekarang yang kerap menggunakan teknologi dan menghiraukan perkara-perkara persekitaran mereka. Jadi soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ustazah, apakah pandangan Ustazah terhadap perkara yang berlaku dalam kalangan generasi muda pada zaman sekarang ini? Silakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih anak anda pengacara Afina dan juga dua orang anak anda lagi tu. Terima kasih, saya tak pernah ingat nama tadi. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kerana sudi membuat temu bual dengan Ustazah untuk assignment kamu. Jelas ke tak jelas? Okey, pada pendapat Ustazah, generasi muda pada zaman sekarang lebih banyak membuang masa dengan gadget, iaitu dengan gadget macam TikTok, Instagram, Instafamous. Jadi disebabkan kelalaian dan kelekaan dengan gadget itulah lahirnya masalah-masalah sosial yang lain seperti zina, berdua-duaan lelaki perempuan yang bukan mahram. Kemudian dan ada juga di kalangan masyarakat pada ketika ini dia mengejar populariti. Sebab apa? Sebab bila dah terlalu leka dengan gadget, maka populariti yang dicari dan populariti tersebut bercanggah dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah pendapat Ustazah untuk yang sesi yang pertama, iaitu yang remaja sekarang banyak terlibat dengan perkara-perkara yang seperti inilah, sampai meninggalkan apa yang Allah suruh, lepas tu mereka buat apa yang Allah larang, sampai tahap macam tu sekali lah. Okey, ada lagi tak yang nak tambah, Hafrina? Ada, tapi dalam yang saya cakap sekarang memang generasi kita memang dah leka. Macam saya sendiri pun saya sedar yang saya pun mengaku saya pun leka kadang-kadang tengok TikTok balik macam tu kan. Tapi tu sampai tak sedar betul juga apa gadget sekarang mempengaruhi kita. Seterusnya saya akan gadget memang sangat mempengaruhi ya, sampai kan kalau kata nak solat pun tengok gadget dulu. Tengah solat Jumaat pun gadget lagi. Sedangkan dia rukun khutbah Jumaat kena fokus kat khutbah Jumaat tapi masih lagi tengok gadget. Wallahu alam, sama ada Allah terima ke tak terima dia punya solat dia, wallahu alam. Sama jugalah macam kita pun. Jadi kalau dengan gadget sampai panggilan solat tu dah panggil dah pun kita tak boleh nak gerak pi lagi. Maksudnya gadget tu lagi akrab, lagi rapat, lagi macam kita rasa lagi istimewa, lagi special berbanding dengan panggilan yang Allah panggil tu. Okay, itulah. Betul Ustazah. Macam saya sendiri pun kadang-kadang tu saya nampak lah macam habis solat pun tak ada berzikir, tak ada doa, dah pegang dah telefon dekat tangan. Jadi macam silap jugalah dekat situ. Jadi kita akan teruskan lagi temu ramahan ini dengan moderator kedua iaitu Muhammad Fauzan bin Ramli untuk soalan yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum.
kaitan apa Ustazah kata tadi, betul lah remaja sekarang ni banyak terleka dengan gadget, dengan isu semasa, pergaulan bebas semua ni. Sebab mereka semua ni kurang pendedahan tentang didikan agama yang lebih lah. Untuk soalan seterusnya, apakah kesan yang terjadi jika remaja sekarang ni tidak dididik dengan betul? Apakah kesan yang terjadi jika remaja sekarang ni tidak dididik betul, dan cara untuk kita mengelakkan masalah yang seperti yang Ustazah kata tadilah, untuk kita cegah benda ni daripada menjadi perkara yang lebih serius dalam negara kita ni terutamanya. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih anak anda Muhammad apa? Muhammad Fauzan, minta maaf. Okey, terima kasih anak anda Muhammad Fauzan. Okey, pendapat Ustazah lah, kesan kalau kata benda ni tak dibendung, memang benda yang pertama yang akan terjadi adalah melahirkan masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Tengok kalau macam kat rumah pun, kalau mak panggil, anak buat dek je. Sebab apa? Main gadget. Dia mementingkan diri dia sendiri. Lepas tu, bila dah penting diri sendiri ni, hubungan kekeluargaan, hubungan di antara kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat pun, dia akan longgar. Bila longgar tu, maka lahirlah masyarakat ataupun ahli keluarga yang lemah. Bila lemah ni, dia punca dia macam-macam lah. Sebab apa? Sebab tak ada kerjasama. Sebab apa? Sebab bila disuruh, contohnya macam kat rumah, bila disuruh asyik dengan gadget, lepas tu dia buat endah tak endah je dengan panggilan yang mak dia panggil tu. Yang itulah antara kesan dia. Kemudian antara kesan lagi yang macam saya kata tadi, pentingkan diri sendiri. Bila lahir pentingkan diri sendiri ni, jadi kita punya ukhuwah tu memang tak kuat lah. Kemudian antara kesan dia lagi, masyarakat kita akan banyak buang masa dengan benda-benda yang tak berfaedah. Lepas tu bila banyak buang masa dengan benda-benda yang tak berfaedah ni, dia punya pengisian masa itu sepatutnya diisi dengan benda-benda yang ilmiah, benda-benda yang memberi manfaat, benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan, keuntungan, tapi disebabkan gadget, leka terhadap gadget yang melampau ni, maka masa yang dia tu terbuang dengan benda-benda yang tak berfaedah. Ustazah bukan nak kata gadget ni semua tak berfaedah, tapi bila kita dah terlibat dengan gadget ni, memang boleh dikatakan kesemuanya, kebanyakan ahli masyarakat kita memang total akan terlibat dengan benda yang tak berfaedah. Yang terlibat dengan benda berfaedah tu sikit sangat. Katakan dia tengok ceramah 5 minit, main game 5 jam. Tengok yang benda yang berfaedah, contohnya AdMed ke apa, fizik, biokimia ke, lebih kurang 10 minit, main game 5, 6, 7 jam. Jadi yang tak berfaedah tu lebih banyak lagi daripada yang berfaedah, kecuali kalau orang tu betul-betul pandai, dia isi masa dia buat jadual dia pilih, dan dia tetapkan, okey aku nak tengok gadget ni, dia set masa 5 minit je. Mungkin untuk hilangkan tension, dan lepas tu dia akan stop, kemudian dia akan sambung balik benda-benda yang berfaedah. Contohnya macam pelajar-pelajar kat universiti kan. Jadi okey, set 5 minit je. Dia kena ada disiplin diri yang tinggi lah untuk dia kontrol diri dia supaya dia tak terlanjur dengan gadget ni, sampai gadget tu yang mampu mengontrol diri dia sehingga dia hilang segala-galanya. Maksudnya kat sini sepatutnya masa-masa muda ni dia perlu lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, dengan kepakaran, tapi disebabkan gadget, dia hilang segala-galanya. Sepatutnya dia dapat pada masa tu, tapi dia dah tak dapat. Sebab apa? Sebab terlalu leka dengan gadget. Kemudian yang lagi-lagi ni ada kesan-kesan yang lagi, dia lahir sifat yang tak bertanggungjawab dalam diri sendiri. Kadang-kadang cikgu bagi assignment. Okey, assignment tu perlu siapkan dalam tempoh seminggu, tapi disebabkan dia terlalu leka dengan gadget, dia buat last minute. Bila buat last minute, dia punya isi dia tak mantap, tak padat, tak kemas. Last sekali sepatutnya dia dapat markah yang tinggi, tapi disebabkan terlalu leka, jadi dia dapat markah yang rendah. Itu pun akan memberi kesan yang sangat negatif kepada masyarakat kita, terutamanya generasi muda lah. Okey. Ada lagi nak tambah? Ustazah, kayaknya banyak kesan lah mendalam. Tapi saya nak tanya satu soalan lah, yang apa yang saya nampak sekarang. Sekarang apa-apa masalah, contoh keruntuhan rumah tangga, isu politik, isu ekonomi, semua dia orang akan macam lepas dalam media sosial untuk tunjuk. Walaupun dalam macam dia orang gaduh, patutnya pergaduhan rumah tangga tak boleh dikongsi, tak pun bahagia keluarga kita dikongsi.
orang luar sana takut ada sifat dengki kan. Jadi apa Ya, pandangan ya. Ustazah dengan segala perkongsian yang mereka buat dalam media sosial? Okey, pendapat Ustazah kalau boleh nak berkongsi tu fikir dulu. Fikir dulu adakah dia memberi kesan kepada diri kita ataupun kesan kepada orang lain. Tapi kalau ikut agama Islam ni, agama pesan lah, jangan kita sharekan kebahagiaan kita yang terlampau. Contohnya orang yang berkeluarga, contohnya keluarga bahagia. Bila kita share kebahagiaan kita yang melampau tu, maka akan ada di sana sifat dengki, khianat, iri hati, tak puas hati semua. Kenapa lelaki dia macam ni, kenapa lelaki aku tak macam ni. Yang tu pun antara yang tak boleh ditonjolkan sangat lah. Kalau nak sebenarnya kita kena kembali balik kepada asal. Apa matlamat kita, apa motif kita yang kita nak cerita dekat orang kebahagiaan kita. Orang tua-tua dulu tak cerita pun kebahagiaan mereka ke orang, tapi hidup aman bahagia sampai akhir hayat. Tak ada pun bercerai-berai. Orang lah ni bila hari perkahwinan je tunjuk kebahagiaan. Last sekali menikah 2-3 bulan bercerai. Jadi sebenarnya kalau pendapat Ustazah tak elok lah kalau kita nak tonjolkan sangat kebahagiaan kita kepada orang, dan lagi teruk lagi kalau kita nak tonjolkan kesedihan kita kepada orang, sebab kadang-kadang kesedihan tu Allah bagi sebab Allah nak uji kita tengok. Jadi kita ambil jalan yang tak berapa nak cerdik, kita paparkan kepada umum. Dan umum ni yang netizen ni sebenarnya mereka tak berada di tempat kita, mereka tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dan mereka menghukum. Bila mereka hukum suka hati tu kadang-kadang kita terpengaruh dengan kata-kata mereka, sedangkan tempat yang paling baik untuk kita cerita adalah kepada Allah. Kalau kata sedih, kalau kata rasa tak puas hati apa semua, ya Allah, cerita pada Allah, bangun tengah malam, tahajud, rintih, rayu, cerita, ya Allah aku macam ni, suami aku macam ni, macam mana nak selesaikan masalah ni ya Allah. Ya Allah, kalau ada jalan yang terbaik untuk aku selesaikan, tunjukkanlah kepada aku ya Allah. Jangan kita duk cerita dekat ni, gini. Kita cerita benda tu dari pihak kita. Kita tak tahu pihak sebelah lagi macam mana. Netizen pula dia tengok sebelah pihak, dia tak tengok dua belah pihak. Lepas tu dia menghukum. Lepas tu kita yang si peluah tadi tu pula, kita ambil hak mana hak rasa, kita puas hati. Kita kadang-kadang kepuasan hati kita tu tak ikut syariat pula. Jadi bertambah parah lagi. Akhirnya rumah tangga yang kadang-kadang boleh dibina semula, tapi disebabkan kita terlalu banyak luah bagi orang tahu, last sekali runtuh macam tu je. Lepas tu timbul pula sikap dendam, iri hati, tak puas hati. Jadi bersabit habislah last sekali dia main pula menggunakan sihir apa semua tu untuk balas dendam. Last sekali benda yang sikit tapi disebabkan kita salah pilih jalan, dia akan teruk dan akan jadi parah dan lebih parah lagi. Lepas tu kita salahkan orang sekeliling. Kita tak mau salah diri kita, sebenarnya diri sendiri tu yang salah. Sebab apa? Sebab kita salah pilih jalan, kita salah pilih tempat untuk kita luahkan. Sepatutnya kita kena luahkan pada orang yang terbaik. Ataupun kita luahkan pada individu yang terbaik, bukan kita luahkan pada media sosial. Dan yang terbaik sekali adalah kita luah pada Allah. Lepas tu minta supaya Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita settle masalah tu yang utama. Tapi kebanyakan kalau ni saya tengok banyak meluah di media sosial. Jadi tu yang paling bahaya. Betul. Jadi macam benda ni makin lama makin teruk dengan masyarakat kita sekarang yang pegang konsep macam tu. Jadi kita teruskan lagi dengan moderator ketiga kita iaitu Nurul Natasha binti Rahim untuk soalan yang seterusnya. Persilakan. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Dengan kita semua maklumi dengan adanya gadget ataupun teknologi yang serba canggih dalam kehidupan zaman sekarang ini, sehingga kan ada kanak-kanak pun sudah terbiasa dengan gadget yang kita gunakan sekarang ni. Dengan maklumat yang ada di hujung jari ni memang mudah untuk anak-anak, para remaja mengakses internet ataupun mencari maklumat-maklumat yang tidak berfaedah. Contohnya macam yang kita maklumi, kita gunakan gadget ini untuk perkara-perkara kebaikan, tetapi anak-anak kecil ini dia tidak tahu. Mereka lebih suka untuk gunakan gadget-gadget ini untuk keperluan seperti perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya bermain game, kan, ataupun macam
mencari video-video yang macam tidak Tidak apa orang senonoh. cakap tidak Tak tidak senonoh. yang senonoh ya. Jadinya Ha. dekat sini kita tahu banyak langkah-langkah yang kita boleh lakukan. Jadinya langkah-langkah ni tidak diambil cakna oleh ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana. Jadinya apa pandangan ustazah tentang langkah-langkah yang boleh kita ambil contoh daripada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menangani isu-isu berkenaan dengan dalam perbincangan kita kali ini. Okey, terima kasih anak Anda. Nama apa lupa dah, ya Allah. Natasha. Terima kasih anak Natasha. Okey, Sama-sama. bagi pendapat ustazah lah, untuk kita menangani isu ni, dia sebenarnya peranan semua pihak tu memang penting sangat untuk kita selesaikan masalah. Kalau kata sebelah pihak sahaja memainkan peranan, sebelah pihak lagi yang tak main peranan, tak jadi juga. Jadi peranan semua pihak tu sangat-sangat penting. Terutamanya kat sini peranan ibu bapa, mula-mula kalau macam dewasa macam kamu ni, peranan individu, kemudian peranan ibu bapa, kemudian peranan guru, peranan masyarakat, peranan kerajaan. Tapi sebenarnya peranan ibu bapa tu lah yang sangat-sangat penting, sebab apa, ada sabda Nabi SAW yang ma min mauludin yuladu illa alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maksudnya anak-anak ni semua lahir dalam keadaan fitrah suci, bersih. Mak ayah dia lah yang mencorakkan dia sama ada nak bagi jadi Yahudi ke, Nasrani ke ataupun Majusi. Maksudnya kalau kata ada gadget lah ni, macam lah ni kan terpengaruh dengan gadget. Jadi kalau mak ayah tu nak anak dia manusia yang baik walaupun ada gadget, tapi dia pandai menyusun jadual anak tersebut yang sesuai dengan anak tu, jadi mak ayah tu kena main peranan yang sangat penting. Okey, contohnya macam mak ayah nak bagi juga anak gadget, tapi mak ayah tu kena pantau. Kemudian bagi masa. Okey, nak tengok gadget boleh masa ni sahaja. Maksudnya disiplin tu ditetapkan oleh mak ayah sendiri untuk pastikan anak dia tidak terlanjur gadget tu sampai gadget tu sendiri yang mempengaruhi anak tu. Maksudnya masih lagi dalam pantauan mak ayah. Kalau nak bagi main game pun tak apa, main game sama-sama dengan mak ataupun ayah, tapi dia kena hadkan masa yang tertentu. Tak boleh juga kalau macam tak mau bagi anak main gadget langsung. Sebab gadget sangat diperlukan dalam sistem pembelajaran lah ni. Kalau kata kita tak mau bagi anak main langsung gadget, sekali bila kat sekolah cikgu tanya semua tak tahu. Jadi dia tak nampak. Tak nampak apa benda tu semua tu. Jadi lah ni mak ayah tu kena bagi tahu juga ini gadget. Ini fungsi dia gini. Kalau nak main game, okey benda ni ada dalam ni. Dan mak ayah pun kena pesan. Contohnya adik, kakak kalau keluar benda macam ni, jangan tengok. Benda macam ni tak elok, tak baik. Jadi mak ayah kena berterus terang dengan anak-anak, cerita benda apa yang baik, benda apa yang tak baik, benda apa yang boleh tengok, benda apa yang tak boleh tengok. Kemudian kena pesan lagi, kalau keluar benda macam ni jangan tengok. Sebab apa? Sebab nanti akan menggelapkan hati, menghitamkan hati, akan susah nak belajar. Benda macam ni haram, Allah marah. Benda macam ni tak boleh tengok, malaikat rokib atik tulis. Kebaikan kita malaikat rokib tulis, kejahatan kita malaikat atik tulis. Walaupun mak ayah tak nampak, tapi malaikat tulis kejahatan. Apa yang kita tengok, mata tu nanti akan bangun di padang mahsyar, akan jadi saksi. Kakak tengok benda ni, abang tengok benda ni. Pada waktu bila? Pada waktu sekian. Jadi mak ayah tu kena pesan selalulah. Yang tu peranan mak ayah. Lepas tu bila sampai waktu solat, kena panggil anak. Jangan biarkan anak tu terlanjur dengan gadget. Maksudnya sampai main gadget sampai tak solat. Jadi kena mak ayah tu kena main peranan yang sangat penting lah untuk pastikan anak-anak tu walaupun diberi gadget tapi berada pada landasan yang masih di jalan landasan yang sebenar, bukan lagi terpesong. Kalau kata kita abaikan terus, nanti anak tanpa pantauan memang anak tersebut akan terpesong, terlanjur dengan gadget. Katakan kalau anak tu dah tersilap langkah, mak ayah kena ambil peranan, cakap okey kau tak boleh buat macam ni. Nanti jangan buat lagi macam ni. Bagi hukuman pada anak tersebut, denda ke apa ke, rotan ke apa ke, supaya anak tu tak berani buat lagi lepas ni kesilapan dia. Kemudian yang tu peranan ibu bapa. Kemudian peranan guru. Kalau di sekolah cikgu kena kerap pesan lah. Jangan buat macam ni, jangan macam ni. Kalau buat macam ni nanti apa akan jadi.
Jadi cikgu tu kalau nasihat dia tu biarlah nasihat daripada hati, seperti mana mak ayah nasihat anak-anak, bukan nasihat dalam keadaan kita berdendam, kita tak puas hati, kita macam buruk sangka. Nasihat tu seperti mana kita nasihat anak kita nak anak kita jadi yang terbaik. Macam tu lah cikgu tu nasihat anak murid dia supaya lahir generasi yang baik. Boleh cakap, boleh tengok gadget, tapi kena pandai kawal diri. Okey, seterusnya peranan anggota masyarakat. Kalau peranan anggota masyarakat ni, masyarakat kena selalu memperingati lah. Contoh kalau di masjid surau tu, kalau buat aktiviti tu, carilah aktiviti yang sesuai dengan anak remaja. Kalau kita, contohnya kalau kata masjid, nak buat main game, boleh settingkan game yang sesuai dengan kehendak remaja tu sendiri, yang berlandaskan syariat. Dia nampak macam game tu yang kita tengok macam game ni, tapi cuba cari game tu yang kita boleh kaitkan dengan syariat. Kita tak boleh lah nak buat ceramah apa semua tu, sebab budak-budak remaja dia bukan nak dengar sangat ceramah kan. Cuba cari aktiviti yang sesuai dengan anak remaja, kemudian cuba kaitkan aktiviti tersebut dengan nilai-nilai kerohanian yang boleh kita terap dalam diri anak remaja. Okey, seterusnya kalau peranan kerajaan, memang kerajaan sangat-sangat memainkan peranan penting lah dalam membentuk ahli masyarakat kita ni, supaya ahli masyarakat kita ni tak banyak terlalai. Tapi ahli masyarakat, kalau kerajaan ni dia terlalu luas. Dia boleh, tapi dia buat kempen melalui iklan TV ataupun melalui banting, boleh lah. Cuma kerajaan ni dia macam terlalu luas lah. Yang peranan yang paling utama tu mak ayah lah yang perlu mainkan peranan penting dengan cikgu, sebab anak-anak banyak duduk dengan mak ayah kat rumah dengan duduk dengan cikgu di sekolah. Tapi cikgu pun mungkin tak mampu memantau anak seperti mana mak ayah memantau anak-anak, sebab mak ni dia ada, mak ataupun ayah dia ada satu daya yang Allah bagi, daya iaitu orang panggil insting ataupun aura. Katakan kalau kata anak dia ni buat gini-gini, mak ayah, Allah akan jentik hati mak ayah, mungkin Allah akan bagi tahu melalui mimpi ataupun gerak hati. Jadi mak ayah ni kena cakna lah. Kalau dia rasa lain sangat, okey masuk tengok. Kalau nak marah sangat, pantau tengok anak tak apa yang dia buat, lepas tu cubalah bagi nasihat yang terbaik. Dan kaedah menasihati anak-anak, dia ikut tahap umur. Kalau yang masa bayi lagi macam mana, masa kanak-kanak macam mana, masa dewasa macam mana. Dia tak boleh menasihati anak-anak ni bukan ikut dia punya level umur dia. Kalau macam level macam adik-adik ni, macam Afrina apa semua ni, level tu level sahabat dah. Kalau kata buat salah apa semua, mak ayah tak boleh marah pukul macam masa kita dah di sekolah rendah dulu. Kena pi pegang bau, peluk, tanya. Jangan menghukum lagi. Bagi tahu kakak tak boleh buat macam ni. Sebenarnya nanti kesan dia macam ni. Kalau kakak buat macam ni juga, nanti kakak akan kahwin dapat anak, anak pun akan buat macam ni juga. Kak nak ke anak-anak kak buat macam ni dekat kak? Mungkin anak tu kata, tak mau. Bila tak mau, dia sedap balik. Jadi mak ayah ni sangat-sangat memainkan peranan yang paling penting dalam membentuk syakhsiah, budi bahasa, sifat peribadi anak-anak ni. Jadi mak ayah ni juga dia kena selalu doa lah. Walaupun anak dia jauh, contohnya macam kamu kan belajar dekat jauh daripada mak ayah, tempat yang jauh, mak ayah tak dapat nak pantau. Hanya mak ayah perlu doa je lah, ya Allah selamatkanlah anakku. Kalau kata anakku buat silap, pandulah hati dia supaya kembali ke jalan yang benar. Peliharalah dia di mana-mana tempat. Jadikanlah anakku ni anak-anak yang beriman, anak yang soleh, anak yang solehah. Hiasilah anak aku ni dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Jauhilah anakku ni daripada sifat-sifat yang mazmumah. Sebelum tidur tu doa khusus untuk anak. Kalau boleh sebut nama anak tu. InsyaAllah anak tu pun dia akan, hati dia akan sama-sama dengar apa yang mak dia doa, ayah dia doa untuk dia, insyaAllah. Kalau mak ayah ni main peranan yang penting dalam membentuk, mendidik, mentarbiah anak-anak ni, insyaAllah anak-anak tu tak akan jadi orang yang tak memberi manfaat kepada agama bangsa negara. Bahkan kalau kata anak-anak tu kalau sentiasa didoakan, insyaAllah dia akan menjadi manusia yang memberi manfaat kepada agama bangsa dan negara. Sama macam Imam Asy-Syafi'i ke dulu, masa umur apa tahun? 7 tahun kan. Mak dia izinkan dia untuk pergi menuntut ilmu. Masa tu pula dia bawa bekal sikit je. Dia tak bawa bekal banyak pun. Tapi disebabkan doa mak dia tu, mak dia kata tak apalah, pergilah menuntutlah ilmu. Mak doakan selamat. Walaupun dia bawa bekal sikit, tapi mak dia punya pengharapan, tawakal kepada Allah tu, alhamdulillah anak dia selamat dan anak dia cukup makan dan anak dia menjadi orang yang sangat hebat dalam bidang agama. Walaupun masa tu tak ada telefon, tak ada
tak ada internet, tak ada macam media sosial lah ni, tapi disebabkan berkat doa ibu maka anak dia jadi orang yang hebat. Itulah peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi akan datang, peranan mak ayah. Okey, ada soalan lagi? Ya, betul Ustazah. Ya, saya ada satu soalan. Berkenaan dengan anak muda zaman sekarang ni, kita sudah ambil maklum, mereka macam kita semua ni memang ada macam perasaan macam ingin disayangi, ingin dicintai, saling mencintai kan. Tapi dalam usaha kita saling mencintai tu, kita perlu ke arah perhubungan yang halal. Tapi anak muda zaman sekarang ni, mereka lebih kepada menggunakan jalan yang haram, iaitu berkapal untuk menghalalkan nafsu mereka tu, untuk mereka memuaskan nafsu mereka, iaitu dalam percintaan tu kan. Jadinya mereka pun tahu perkara ni haram, tak boleh buat, tapi mereka buat juga. Macam mereka tak ada iman yang kukuh lah terhadap isu berkapal ni. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah tu ada langkah-langkah yang boleh kita terapkan. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh diamalkan oleh budak-budak zaman sekarang ni menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Okey, Apa pendapat Ustazah? Kalau pendapat Ya. Ustazah yang ni, kalau dah ada pasangan tu, Ustazah rasa kahwin awal lah. Kalau pendapat Ustazah lah, kalau tak, yang ni pun mak ayah juga ni, kalau dah tengok anak dia macam, dia ni macam nak kahwin sangat dah ni, bagi je kahwin. Yang kahwin tu yang pentingnya mesti ada yang mahar tu ikutlah kemampuan. Lepas tu ada pasangan yang sesuai. Kalau dah nampak dah memang anak dia nampak ke arah tu dah, walaupun masih belajar di universiti, kalau pendapat Ustazah, izinkan mereka berkahwin. Nanti pandai-pandai lah mereka urus rumah tangga mereka. Sebab kalau tak diberi keizinan untuk berkahwin, nanti dia akan buat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Sebab kadang-kadang nafsu sukar untuk dibendung. Jadi kalau kata nak kahwin umur 18-19 tahun, izinkan mereka kahwin. Dan yang pihak perempuan jangan letak pula hantaran tinggi, mahar tinggi. Sebab apa? Sebab sebenarnya matlamat perkahwinan ni untuk mengelakkan daripada zina. Ni sasa kata nak kahwin umur 20 tahun. Yang si sebelah lelaki tak ada apa lagi. Hanya mampu memberi sebentuk cincin je. Letak pula mahar, mas kahwin sekali dengan hantaran semua sampai 20-30 ribu. Jadi dia tak mampu. Yang penting adalah akad perkahwinan tersebut. Mahar tu bagilah sekadar yang termampu. Daripada dia terus melakukan zina, baik kita suruh mereka kahwin. Yang tu pun mak ayah kena faham juga. Yang tu yang saya cakap tadi, mak ayah kena faham. Kalau kata anak tu jenis yang kalau bahasa apa, gedik, bahasa Kedah kata gedik tu, nampak gedik lain je tu, tak apalah, hang kahwin je lah kau, kahwin je lah bang. Kalau nak kahwin tak apalah, mak tolong sikit-sikit. Tapi ingat, jangan kalau yang belah perempuan jangan letak tinggi sangat. Kesian dekat sebelah pihak lagi. Dengan nak cari duit bayar mah kahwin lagi. Macam-macam dia pun nak kena fikir. Lalu ni kita fikir dulu, bina keluarga bahagia. Nak buat kahwin besar-besar tak payah. Sebab apa? Membazir. Sekadar buat bahan, buat nasi lemak pi letak kat masjid sebungkus RM2 untuk 100 orang. Cakap ni kena kahwin anak gini. Kita bukan nak mengejar populariti, tapi kita nak menghalalkan yang haram. Sebab kalau kita membiarkan yang haram tu akan berterusan. Itulah pendapat Ustazah. Jadi kalau rasa nak kahwin tu, kahwinlah walaupun usia muda. Tapi kena ingatlah, kalau kahwin di usia muda, kalau kata Allah takdirkan dapat anak yang ramai ke apa ke, kena bertanggungjawab lah. Jangan kahwin di usia muda, lepas tu rasa beban tanggungjawab tu terlampau, lepas tu cerai. Jadi anak tu siapa yang nak bertanggungjawab? Jadi yang ni kena sembang dengan semua pihak. Pihak lelaki, pihak perempuan, pihak mak ayah apa semua. Tanya tengok macam mana. Kalau kata dapat anak macam mana, nak uruskan macam mana, sambil belajar ni macam mana, boleh ke tidak. Jadi kalau dipersetujui, okey, teruskan perkahwinan. Kalau boleh bertahan lagi, kan Nabi kata kalau tak mampu nak kahwin, puasa. Tapi orang ni laratkan nak puasa. Tak lagi dah lah tengok gambar hari-hari. Boleh tengok dekat Insta lah, boleh tengok dekat macam-macam lah ni, senang nak tengok kan. Jadi sekejap lagi cemburu pula orang ni couple dengan orang lain. Tak mau nikah dengan aku cari orang lain.
Tapi satu lagi nak pesan dekat anak-anak remaja, jodoh pertemuan semua Allah dah tentukan. Jadi anggap saja kalau kita ni orang yang baik, insya-Allah Allah akan ketemukan kita dengan jodoh yang terbaik. Kalau kata kita ni orang yang tak apa nak baik sangat, Allah akan ketemukan kita dengan orang seperti itu juga. Tapi kalau kita mampu bersabar, mungkin Allah akan bagi yang terbaiklah untuk kita. Lah ni letaklah keutamaan. Adakah pelajaran tu lebih penting ataupun perkahwinan tu lebih penting? Kena fikir panjang lah. Kalau aku kahwin gini. Kalau aku tak kahwin gini. Buat list dulu. Kena berfikir secara rasional. Bukan berfikiran ikut nafsu. Okey, itulah sedikit perkongsian. Tadi betul lah kata-kata Tazah tu. Kita ni kadang-kadang isu couple ni ibu bapa lah selalu yang agak yang support orang panggil. Ya. Kadang-kadang macam ibu bapa dah restu awal-awal ni walaupun benda tu tak halal lagi. Ibu bapa pun jadi anak-anak pun jadi terikut nak couple. Kalau dah halal tak apa, ni yang tak halal tu. Ya. Lepas tu saya setuju lah kalau macam saya kata tadi, kalau orang yang baik tu insya-Allah jodoh yang baik. Itu kan. Kita kena sabar. Kita kena time tu kita kena usahalah untuk kita menjadi orang yang baik. Ya. Time ni kita kena fokus dulu apa yang kewajipan kita sebagai seorang pelajar sekarang ni pada masa muda ni. Sampai betul. Masa baru kita fikir kan. Ya betul. Fikir. Sampai masa barulah kita fikir. Sebab kalau satgi kalau menikah masa duk belajar ni mana nak urus isteri lagi, nak urus anak lagi. Satgi perkahwinan itu bukannya perkahwinan itu mudah, tapi nak mengekalkan kebahagiaan perkahwinan tu dari awal sampai ke hujung bukanlah benda yang mudah. Cabaran, dugaan Allah akan bagi satu demi satu untuk menguji kematangan kita. Kalau kita tak kahwin lagi, Allah uji mungkin diri kita seorang je, tak melibatkan orang lain. Tapi bila kita dah kahwin ni, sekali ujian isteri sakit, sekali ujian anak sakit. Isteri tu bila dah kahwin memang dah jadi tanggungjawab kita. Kalau kita tak kahwin, tanggungjawab mak ayah dia. Macam yang perempuan pun kalau dah kahwin, suami tu dah tanggungjawab kepada isteri. Anak tanggungjawab kepada kita juga. Jadi banyak benda nak kena fikir. Banyak cabang, nak fikir cabang belajar lagi, cabang tanggungjawab lagi, cabang nak didik anak lagi, banyak cabang. Jadi lah ni kita fokus satu cabang dulu sampai satu ketika, satu masa kahwin lah, tak ada masalah sebab kita dah selesai dah yang tu. Cuma nak top up sikit-sikit lagi je. Okay, ada lagi tak soalan-soalan yang nak tanya? Tak ada dah rasa ni. Ada dah. Afina? Ada apa? Ya. Rasa tak ada, tapi apa yang Ustazah kongsikan tu betul lah, memang betul-betul berkaitan dengan masyarakat sekarang, generasi sekarang yang kita mula nampak dah mula teruk dari segi persekitaran. Mak ayah pun macam dah setuju nak bagi anak dia orang couple semua tu kan. Tapi kalau kita simpul semua ni bermula pada gadget. Daripada gadget tu lah berkembang dia mengkaitkan semua, jadi semua tu. Jadi alhamdulillah berakhirnya penjelasan daripada Ustazah tadi, maka berakhirlah sesi temu ramah kita pada hari ini. Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustazah atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, yang kami juga dapat belajar daripada penjelasan Ustazah tadi. Okey, sikit nak tambah sikit lagi. Nak tambah sikit Afrina, sebenarnya gadget tu ya faktor yang sebenarnya adalah lemah iman, tapi bila isu ni dikemukakan tu lemah iman tu sebenarnya yang faktor yang paling besar sekali tu adalah gadget lah. Kalau kata ada gadget, iman kuat pun tak apa juga, tapi yang cabaran lah ni tu gadget lah yang utamanya. Memang kalau orang kata lemah iman, ya memang lemah iman. Tapi kalau ikut yang remaja lah ni dah lemah iman, lepas tu campur pula dengan gadget. Jadi itulah yang orang kata berterusan. Kalau kata kamu nak buat assignment nanti, kamu letaklah dia punya isi utama tu lemah iman, dia punya point yang berikutnya tu yang tu lah gadget. Dan kamu kaitkanlah nanti macam mana lemah iman tu dengan gadget tu. Kalau kata kuat iman ada gadget pun insya-Allah, tapi gadget tu lah yang banyak sangat mempengaruhi persekitaran hidup remaja masa kini. Okey, terima kasih betul tu Zazah. Jadi betul apa yang saya cakap tu dah jadi satu ilmu yang kami dapat terapkan dalam hidup. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Saya minta maaf kalau ganggu masa Ustazah. Ganggu. Tak apa. Terima kasih banyak Ustazah. Sama.
Okey, Terima baik-baik. kasih. Ini Sudi meluangkan masa bersama kami. bersama. Boleh keluar lagi ni. Sila Faizah. Okey, Sila. okey. Okey, sila. Banyak-banyak. Terima kasih. Okey, Baik. sama. Saya tak kat ambak lu. Tengah kambak lu. Tak Kambak. Laporan. boleh. Boleh Mak. Sekejap. Okey. Okey, satu. Sekejap. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey lagi. Tu freestyle. Satu, dua, tiga. Okey. Dia nak terima kasih Azhar. Ni kecil ni teman ni. Hai. Hai. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima Okey. kasih Azhar. Sama-sama. Tutup.